Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Baik, Alhamdulillah. So malam ni seperti biasa, saya Dr. Azam Adam yang akan bersama anda semua dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan sambil kita santai-santai malam ni. InsyaAllah malam ni saya nak kupas sedikit topik berkenaan dengan uric acid sebab saya yakin ramai di luar sana yang ada masalah uric acid tinggi atau kita panggil gout lah dengan bahasa mudahnya. So seperti biasa kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan Facebook. Saya nak menyapa kepada kedua-dua viewers yang sudi hadir malam ni. InsyaAllah seperti biasa saya berharap sangat bahawa anda semua dapat sedikit manfaat malam ni, agar sedikit ilmu ni dapat membantulah anda semua. Kalau yang ada masalah gout, kalau ada kenal saudara mara ke sahabat yang ada gout, dengan ilmu malam ni insya-Allah anda boleh bantu mereka. Okey. Dan kalau anda pesakit gout, saya doakan juga semoga ilmu ni dapat membantu anda insya-Allah. Alright. So saya tak dapat nak sebut nama satu persatu tapi saya sangat menghargai kehadiran anda semua. Saya anggap anda semua ni adalah pencinta ilmu pencinta ilmu kesihatan insya-Allah. So malam ni kita borak-borak santai je. Saya takkan terlalu go technical. Saya cuba what we call this simplify. Okey, permudahkan untuk anda faham Okey. So bila kita bicara tentang uric acid tinggi ni, dia ada istilah nama dia hyperuricemia itu istilah medikal lah, iaitu kadar uric acid yang tinggi dalam darah, dalam badan kita lah. Okey. So uric acid ni sebenarnya ia bukan terjadi begitu saja. Okey. Uric acid ni adalah satu byproduct. Ia adalah satu byproduct daripada satu komponen nama dia purin. Jadi sebab tu kalau anda mungkin yang ada gout, kalau pergi ke doktor kan, doktor mungkin suruh ambil makanan, pantang makanan yang tinggi dengan purin. Betul kalau anda semua pernah yang ada gout lah. Sebab apa kena pantang makanan high in purin ni? Okey, sebab purin ni bila dia di metabolize, dia akan bertukar menjadi uric acid. Sebab tu langkah pertama kalau anda kalau anda ada masalah gout, pergi ke klinik, pergi ke hospital, doktor akan suruh anda kurangkan makan makanan yang tinggi dengan purin. Okey. Now, apabila anda ambil makanan yang tinggi dengan purin, okey, makanan tinggi purin kejap lagi saya cerita apa dia Makanan yang tinggi dengan purin, contoh yang paling utama lah, yang paling utama tinggi dengan purin ni biasanya adalah makanan-makanan daripada sumber daging haiwan. Daging lembu, daging kambing kan. Lepas tu organ-organ dalaman, hati, hempedu, semualah organ dalaman tinggi dengan purin lepas tu itu paling tinggi juga dengan purin ni adalah seperti seafood, udang ikan bilis, kena elakkan. Ikan juga ada beberapa ikan secara general semua ada purin. Tetapi yang antara paling tertinggi dua ikan ni, ikan tenggiri dan ikan herring. Tenggiri kita biasa makan kan. Jadi kalau yang ada masalah uric acid tu kena pantang sikit lah, ambil ikan tenggiri. Okey. Right. Dan sudah tentu daging kena pantang ikan bilis, udang yang yeast. So yeast ni datang daripada mana? Biasanya daripada kita buat roti jadi kena pantang juga, sebab roti juga ada gluten. Gluten juga boleh trigger masalah uric acid ni. Okey. Now, uric acid yang high, yang tinggi makanan yang moderate, yang sederhana uric acidnya, seperti kita panggil poultry atau daging-daging white meat. White meat ni contoh daging ayam lah, daging ayam daging ayam biasanya lah. Okey, pun ada purin juga dan semua ikan ada purin. Sayur-sayur pun anda kena jaga-jaga. Antara sayur yang tinggi dengan purin, sayur bayam sayur bayam, asparagus, cendawan, mushroom pun tinggi dengan purin. Anda kena hati-hati kalau yang tinggi uric acid. Kacang peas tinggi. Alright, dan juga semua kacang maksudnya beans and lentils, termasuklah soya, termasuk kacang tanah, pistachio, almond, badam, apa lagi?
Brazil nut, semua tu kena pantang dahulu kalau anda ada masalah uric acid tinggi. Okay, right. Now, itu adalah contoh-contoh makanan lah. Okay, so apa yang berlaku bila anda makan makanan tersebut yang tinggi dengan purin ni, badan kita akan memecahkan purin tu yang daripada makanan tersebut menjadi uric acid. Dan yang menjadi masalah adalah purin ni akan dipecahkan menjadi satu uric acid, dan uric acid ni akan berubah bentuk menjadi monosodium kristal. Urate kristal nama dia. Urate kristal ni lah yang membuat banyak masalah. Dia berkumpul di sendi-sendi. Biasanya gejala orang yang kena gout ni, dia memang pasti first time dia kena dekat ibu jari kaki tu. The big toe kan, kat bawah tu. Sebab dekat situ tempat favourite kristal tu terbentuk. Tapi boleh jadi kristal ni berkumpul di bahagian-bahagian badan yang lain. Di tangan, di siku, di jari kan, di lutut, semua boleh. Okay, kristal urate ni kita panggil Dan bukan sekadar di sendi-sendi, dan kristal urate ni juga akan berkumpul, ada risiko untuk berkumpul di mana? Di ginjal. Maka terbentuklah apa? Terbentuklah batu ginjal. So batu ginjal tu terbentuk daripada makanan yang tinggi dengan purin sebenarnya. So sebab kristalnya sama dengan kristal gout. Kristal yang terbentuk sama dengan kristal yang terbentuk di sendi-sendi, sama dengan kristal yang terbentuk di ginjal, di kidney. Alright. So dua tu tempat yang biasanya kristal gout ni, kristal urate ni berkumpul. Okey, kalau kita bicara tentang gejala dia. Gejala biasanya untuk pesakit gout ni, nombor satu tak lain tak bukan lah Ini memang semua pesakit gout ni akan buat keluhan ini yang paling utama. Nombor satu, extreme pain. Sakit yang sangat-sangat tak tertahan kalau yang kena betul-betul tu kan. Okey, kenapa sakit tak tertahan tu? Nombor satu, sebab kalau anda tengok macam mana struktur kristal urate ni kan, tengok bawah mikroskop, bentuknya macam jejarum, macam jarum-jarum memang tajam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anda bayangkan jarum-jarum tu berkumpul kat sendi, ibarat macam apa? Jarum-jarum halus mencucuk sendi-sendi pesakit gout tu. Sebab itu sangat sakit kan, pesakit gout ni, sebab ibarat macam ribuan, jutaan jarum mencucuk. Sebab kita tengok mikroskop, memang begitu bentuknya kristal kristal urate tersebut. Okay, now, so gejala pertama memang sakit. Okay, khususnya di ibu jari kaki, boleh ada di tempat lain. Okay, dan biasanya kalau anda nak check sendiri, ada nama dia the cardinal signs of inflammation. Maksudnya ada 4 tanda-tanda keradangan utama. Cardinal ni yang utama lah. Okay, dia ada dalam bahasa Latin dia, rubor, calor, tumor and dolor. Okay, rubor ni apa dia? Kawasan yang tinggi ada yang ada deposit kristal tersebut, uric acid tinggi tu, adalah nombor satu, kawasan tersebut mesti merah. Berubah warna, rubor warna berubah merah. Okay, kemudian calor, kalau anda sentuh bahagian tersebut rasa panas, hangat-hangat, panas, menandakan di situ ada berlakunya keradangan. Nombor 3, tumor, mungkin di tempat yang ada pengumpulan kristal urate atau uric acid tersebut akan ada bengkak, tumor, bengkak. Dan terakhir, nombor 4, dolor, iaitu sakit. So ini 4 cardinal signs of inflamasi, kita panggil inflammation. Okay, so itu antara tanda dia. Dan kalau pesakit gout yang teruk ni, ada yang sampai demam So demam juga merupakan salah satu daripada gejala gout. Okay, next adalah ada beberapa pesakit yang gout kronik akan mengalami terbentuknya tophi. Tophi ni maksudnya kristal urate tu dah berkumpul terlalu lama, dia mengeras seperti batu dah. Kan, mengeras seperti batu dah. Namanya tophi. Dan ini akan mengganggu sendi-sendi kan. Dia akan mengganggu struktur tulang. Ada yang sampai dah bersebati dengan tulang dah. Dia dah kacau dah tulang tu kan. Dystophy ni. Okey. Kenapa ini boleh berlaku sebenarnya? Okey, saya nak bagi anda pemahaman macam mana boleh ini berlaku. Ada dua kemungkinan.
ada dua penyebab kenapa uric acid boleh berlaku. Nombor satu adalah badan kita terlalu banyak menghasilkan uric acid daripada purin. Ialah daripada mana? Daripada pemakanan lah. Nombor satu sebab too much uric acid production. Atau nombor dua kemungkinannya adalah keupayaan badan kita untuk detox, atau istilahnya excrete, untuk detox uric acid ni menurun, berkurang. Sebab badan kita dijadikan secara fitrahnya, lumrahnya Allah jadikan ada keupayaan untuk detox secara alami. Istilahnya excrete. Excrete ni ada satu sistem, nama dia organ excretory system. Contoh dia apa? Organ detox ni, bahasa mudah dia detox lah. Contohnya macam ginjal kita, kita punya usus besar, kita punya hati, kita punya kulit pun termasuk excretory system, dan paru-paru kita. Jadi kenapa organ-organ tersebut dipanggil excretory system? Sebab ianya organ-organ detox. Daripada kidney, daripada buah pinggang, cara badan untuk mengeluarkan bahan-bahan kotor atau bahan-bahan buangan ni daripada apa? Daripada urine lah, air kencing. Kalau usus besar, daripada najis, mengeluarkan badan, detox badan daripada najis. Kalau kulit macam mana tuan-tuan puan-puan? Daripada kita berpeluh. Berpeluh juga adalah satu sistem excretory detox system. Kalau paru-paru macam mana? Paru-paru adalah satu keadaan sistem di mana badan detox bahan-bahan kumbahan melalui pernafasan, udara. Udara yang kita hembus tu juga mengandungi banyak toksin sebenarnya. Walaupun minimum, termasuk jugalah satu mekanisme untuk detox badan. So cukup istimewa badan kita ni, setiap organ mampu untuk mendetox badan kita secara alami. Alright. Now, kemudian jadi ada dua kemungkinan, sama ada salah satu penyebab yang menyebabkan uric acid tinggi dalam badan, atau gabungan kedua-duanya. Badan terlalu banyak menghasilkan uric acid, hasil daripada diet kita yang terlalu tinggi purin, dan digabungkan pula badan kita rendah keupayaan untuk detox, untuk excrete uric acid yang dihasilkan. Disebabkan apa biasanya? Penyebab itu nombor satu untuk mereka yang ada masalah buah pinggang, CKD. Sebab buah pinggang kan organ-organ detox juga, kan? So bila buah pinggang tak berfungsi dengan baik, kan, fungsi buah pinggang kan antaranya sebagai filter. Jadi uric acid akan berkumpul dalam darah, dalam badan sebab buah pinggang tak dapat nak keluarkan melalui air kencing. Satu, so ada masalah buah pinggang, risiko. Kemudian ada masalah di perut. Mungkin ada masalah, nama dia SIBO, Small Intestine Bowel Overgrowth. Ada ketumbuhan bakteria-bakteria yang tidak baik dalam usus kita, mengganggu proses untuk usus besar kita mengeluarkan najis. Kan? Right? So ada yang namanya gut dysbiosis, maksudnya fungsi seperti masalah seperti leaky gut syndrome, boleh jadi juga penyebab. Jadi itu antara itu dia punya mekanisme umum lah. In general saya nak bagi anda faham. Now, sekarang kita nak bincang tentang faktor risiko. Siapa dia? Golongan-golongan yang tinggi risiko untuk terkena gout ni. Nombor satu, mereka-mereka yang kerap gemar makan makanan diet tinggi purin ni, yang kuat makan daging, kuat makan kambing bakar tu kan. Yang suka makan organ-organ dalaman haiwan ni, kan, makan shellfish. Risiko anda lebih tinggi. Sebab bila anda makan tu, memang kalau badan anda punya sistem detox tak efficient, maka lebih mudah uric acid ni berkumpul dalam badan. Nombor satu, so diet yang tinggi purin, risiko juga. Nombor dua, kalau anda ada sejarah keluarga yang ada gout juga. So rupa-rupanya gout juga boleh penama tu adalah salah satu penyakit yang ada kaitan dengan genetik. Tapi bukan dikatakan 100%, tapi tetap ada faktor risiko. Dan kalau anda lelaki berumur 40 tahun ke atas, ni kalau ikut data. So if you are 40 years old and above, dan anda gemar makan daging-daging kambing, lembu ni, hati-hatilah. Risiko itu ada.
Wanita juga tak dapat lari kalau yang dah post menopausal, yang dah menopause, juga termasuk dalam faktor risiko. Hati-hati. Alright. Dan kalau anda seseorang yang peminum alkohol yang tegar atau heavy drinker, hati-hati sebab alkohol dan mengganggu proses buah pinggang untuk detox, untuk excrete uric acid. Okey. Dan kalau anda peminum kopi tegar, ini pun hati-hati juga. Okey, kopi tegar ni bermaksudnya maksimum kopi kalau anda dapat minum jangan lebih pada 4 cawan sehari. Dah banyak lah tu. Kalau anda ambil 7-8 cawan sehari tu, then that's an issue. Sebab anda boleh ganggu fungsi buah pinggang untuk detox uric acid. So limit tu 3 cawan ke 4 cawan maksimum lah. Biasanya saya pun 2-3 cawan je sehari. Pastikan kopi O. Kopi O atau Americano, bahasa Jawanya apa? Americano. Jangan ambil yang ada gula. Okay. Alright. Next. Kalau ada, apa lagi? Faktor risikonya kalau anda seorang yang gemar makan diet yang high fructose diet. Okey, high fructose diet ni, anda kena ingat, fructose ni memang ada dalam semua buah-buahan. Fructose yang memberi rasa manis pada buah, bukan glukos. So dalam buah ni dia ada gabungan glukos and fructose. Lebih kurang 50-50 rasionya. Yang memberi rasa manis tu fructose. Glukos tak memberi rasa manis. Anda kena pegang tu. Okey. Fructose tidak menaikkan gula dalam darah. Yang menaikkan gula dalam darah adalah glukos. Okey. Tetapi kalau anda ambil fructose yang terlalu berlebihan, apa yang berlaku adalah fructose berlebihan, badan anda akan trigger satu proses. Nama dia gluconeogenesis, iaitu di mana badan akan menyimpan gula yang berlebihan dalam bentuk lemak. Itu yang kurang sihat sebenarnya bila kita ambil fructose tinggi. Tapi tak menjadi masalah kalau anda makan buah, sebab buah ni dia ada serat, ada fiber dia. Dan fiber ni dia akan meneutralkan fructose dan glukos tersebut. Yang jadi isu, fructose yang anda perlu pantang sama sekali kalau ada gout, ada uric acid adalah high fructose corn syrup. Okey. High fructose corn syrup ni satu istilah, satu gula sintetik yang dihasilkan, okey, daripada corn, daripada jagung, biji jagung, corn. Dan ini teknologi lama yang digunakan yang pada tahun 1960s lah, okey. Industri pemakanan menjumpai teknologi untuk membuat sumber manis yang murah, okey, dan sangat manis. Bahan yang sangat-sangat manis dan kosnya murah. Sebab itu sekarang rata-rata semua processed food, semua makanan yang dalam packaging, yang dalam botol, kan, sebut saja pasti ada kandungan high fructose corn syrup. Tapi namanya dah diubahkan. Mereka ni pandai, mereka ni pandai. Ya, toke-toke buat makanan ni, dia tahu orang sedar nama tu naratifnya memang orang tahu tak sihat, dia ubah nama bagi orang confuse. Okay. So high fructose corn syrup ni ada dalam semua junk food, semua makanan-makanan segera, dalam makanan-makanan fast food, kan, dalam air bergas yang kita selalu minum tu, air bergas itu sangat tinggi dengan high fructose corn syrup. Dan ianya sangatlah merosakkan kesihatan anda. Jadi anda kena kalau boleh jangan ambil sama sekali high fructose corn syrup ini. Buah jangan takut, boleh ambil. Okay. Right. So itu kalau diet anda lah, anda kerap makan makanan segera ke, kan, kena tinggalkan dahulu. Memang kena tinggalkan. Okay. Now, kalau antara faktor risiko lain adalah, okay, kalau anda seseorang yang berada dalam keadaan stres yang tinggi. Sebab stres juga menaikkan kadar uric acid. Stres ni sebenarnya root cause. Stres ni adalah root cause kepada hampir semua penyakit. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, bahkan uric acid pun tinggi bila kita stres. Bila kita stres, darah kita akan jadi lebih pekat. Naturally, naturally. Itu respon badan kita. Dan ini menyebabkan tekanan darah pembuluh darah kita akan mengecut. Dan ini akan menyebabkan BP naik, okey, tekanan darah naik, alright, kolesterol juga akan naik, dan faktor resiko untuk sakit jantung juga naik.
bila kita stres. Uric acid juga naik bila kita stres. So, saya harapkan anda semua kalau boleh, anda kena manage your stress well. Kena uruskan stres anda dengan baik. Okay? Ada banyak method actually, banyak kaedah yang anda boleh buat. Antaranya adalah mindfulness technique. Nanti kalau anda YouTube, cuba type mindfulness technique. Kan sekarang mudah. Semua info di hujung jari je kan. Atau breathing technique. Breathing technique sangat efektif sebenarnya. Okay? Ada yang saya pernah ajar sebelum ni, breathing technique yang 5-5-5 tu. Teknik 5-5-5. 5 saat tarik nafas melalui hidung, 5 saat tahan, 5 saat hembus melalui mulut. Okay? So kalau anda nak tarik nafas, pastikan ambil nafas melalui hidung. Sebab kenapa hidung? Kerana memang Allah jadikan bila kita tarik nafas ikut hidung, ada satu komponen ni, nama dia nitric oxide, NO ni akan dihasilkan. Hanya bila kita tarik nafas ikut hidung lah NO tu akan terbentuk, nitric oxide. Kalau ikut mulut dia tak ada. So nitric oxide ni banyak manfaat. Salah satunya, apa dia bantu? Salah satunya dia memastikan kelenturan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita kalau lentur, blood pressure akan terkawal. Kalau dia mengeras, BP akan naik. Sebab itu sangat penting bernafas dengan cara yang betul, mengikut hidung. Next adalah apa lagi? Kalau yang anda seorang pesakit kencing manis, kalau anda seorang pesakit CKD, kencing manis juga adalah faktor risiko untuk ada masalah hyperuricemia, terlalu tinggi uric acid yang tinggi dalam badan. Dan rupa-rupanya kalau anda seorang pengidap kencing manis, ada masalah anemia, kurang darah, kan? Leukemia, limfoma kan, juga adalah faktor risiko. Lebih mudah uric acid berkumpul dalam darah anda. Dan ini terakhir ni adalah kalau anda sedang mengambil ubat-ubatan jenis yang namanya diuretics, pelawas kencing. Pelawas kencing ni seperti furosemide. Furosemide, Lasix. Hati-hati Saya bukanlah suruh minta anda suruh stop, tapi cek dengan doktor yang merawat anda di hospital sama ada ubat ini mungkin menyebabkan uric acid tinggi. So you have to check. Yang saya bagi ni hanya info. Anda kena bincang dan rujuk dengan doktor yang merawat anda. Kemungkinannya ada kalau anda seorang pengambil ubat pelawas kencing dengan long term, tahan lama, kadar lama. Next adalah beberapa jenis antibiotik juga boleh meningkatkan risiko uric acid tinggi. Dan insulin juga. Kalau anda seorang pesakit kencing manis yang sedang mengambil insulin, risiko itu juga ada. Risiko ada. Jadi berbincang dengan keluarga anda, dengan doktor anda. Dan low dose aspirin, jenis-jenis pencair darah. Pencair darah juga beberapa jenis boleh menyebabkan uric acid tinggi dalam badan. Jadi bincang dengan doktor anda. Alright, so itu adalah faktor risikonya. Sekarang kita nak bincang, kita dah tahu faktor risiko. Sekarang cara dia macam mana? Cara dia macam mana kita nak cuba kawal uric acid dalam darah kita ni, dalam badan kita ni secara alami. Alright? So number one, antara cara saya nak ajar anda adalah anda kena pastikan minum air dengan mencukupi setiap hari. Sebab apa minum air? Bila kita minum air, apa yang berlaku adalah kita akan flush out uric acid yang ada dalam tubuh badan kita melalui buah pinggang terus dalam bentuk air kencing. Kita flush out uric acid yang berkumpul di buah pinggang keluar melalui air kencing. So antara formula keperluan intake asupan harian air yang anda perlu minum adalah berat badan dikali dengan 30. Berat badan anda, contoh kita bagi 70 kg, dikali dengan 30 dapat berapa? 2100 ml. So 2100 ml kita convert kepada liter, 2.1 liter, dalam 2 liter lah. So 2 liter ni anda kena minum dalam waktu 24 jam sehari. Lebih tak apalah. Alright, so this, jika anda cukup 2 liter dengan berat badan yang begitu, uric acid anda dah membantu badan anda nak flush out uric acid yang berlebihan dalam badan. Number one, so air kena cukup. Nombor dua, food restriction. Jadi diet nak tak nak kena pantang. Tidak ada jalan shortcut. Memang kena pantang makanan yang tinggi dengan purin. Bukanlah tak boleh ambil semua hidup, tapi anda
kena pandai ambil in moderation, dan kena, dia bukan semua makanan yang tinggi purin ni akan sebabkan reaction kepada setiap pesakit. Jadi setiap individu pesakit ni ada reaksi yang berbeza-beza, kerana setiap pesakit dan individu ni ada metabolisme yang berbeza-beza kan. So anda kena buat food journal. Food journaling ni maksudnya, kalau anda makan sesuatu tu ada reaction, anda catatkan, makanan ni, kalau makan ni tak boleh, makan ni tak boleh, makan ni tak boleh. So bila anda dah catat, anda boleh track, anda boleh monitor, oh makanan ni lah yang menjadi penyebab masalah. Okey, tapi contoh seperti makanan daging lembu, kambing, organ-organ haiwan, alright, ikan bilis, ikan seperti ikan tenggiri, kena cuba elakkan dulu. Sebab itu antara yang paling tertinggi Yang sederhana tinggi seperti daging ayam, semua ikan, bayam, asparagus, mushroom, dan semua peas, beans and lentils. Maksudnya semua kacang lah, dal, kacang botak ke, kacang kuda, semua tu ya. Kidney beans, garbanzo beans, semua kena pantang dahulu. Okey, pantang hingga uric acid anda dah stabil dan gejala sudah berkurang. So bila dah stabil, anda mungkin boleh ambil sikit-sikit, kita panggil istilah dia reintroduce balik. Istilah dia reintroduce kan. Anda dah eliminate, kita panggil elimination diet. Bila dah stabil, makanlah sikit-sikit, makan sikit-sikit. Okey, itu number 2 food restriction. Number 3, apa yang anda perlu buat adalah anda boleh ambil dua jenis buah ni, buah superfruit yang memang boleh bantu anda lawan uric acid ni dengan efisien lah. So dua buah yang wajib ada dalam diet harian anda. Jangan tinggalkan. Kalau anda dah ada gout ni, dah ada masalah uric acid yang tak turun-turun ni, jangan tinggalkan dua buah ni. Nombor 1 buah cherry, nombor 2 buah berries. Cherry berry, nak ingat ada cherry berries. Sebab cherries dengan berries ni dia tinggi dengan satu compound, nama dia anthocyanidins. Dan cherries dan berries ni, anthocyanidins ni apa dia boleh buat? Dia boleh bantu badan ni menurunkan kadar uric acid. Kalau anda ambil 2 minggu berturut-turut tiap hari, setiap hari anda ambil 500 gram campuran berries dan cherries. So anda kena beli penimbang lah, cari penimbang buat kuih tu kan, pinjam lah dekat sesiapa ke. So anda timbang lah, mungkin 250 gram cherries, 250 gram berries, campur tu. Okey, dan nak bagi powerful lagi, tambah sedikit nenas. Sebab nenas dia ada compound nama dia bromelain atau bromelain. Bromelain pun boleh bantu untuk kurangkan uric acid. So dah gabung cherry, blueberries ke, ada nama dia blueberries, blackberries semua boleh. Cherries, nenas, ambil selama 2 minggu, setiap hari berturut-turut, anda akan nampak kesan penurunan uric acid secara drastik. Okey, tapi dah tentulah anda kena jaga makan. Kalau anda duk melantak daging lah, organ lah, paru lah, memang tak jalan lah. So kena gabungkan. Jaga makan juga, ambil berries, okey? Barulah dia efektif. Okey, next adalah vitamin C. Vitamin C yang paling antara buah yang paling utama adalah sama juga cherries. Cherries ni antara paling tinggi vitamin C, dan sudah tentulah buah-buah citrus, buah orange ke. Tapi saya cukup suka kalau anda dapat amalkan apple cider vinegar, cuka apple Cuka apple pun tinggi dengan vitamin C Kalau anda tak dapat, kalau anda nak mudah, anda boleh cari vitamin C yang berbentuk liposomal atau lipospheric. Itu teknologi penyerapan yang lebih sempurna liposomal atau lipospheric. Brand ni ada banyak jenis lah. Okey, 1000 mg, 1000 mg sehari. Dan ini menarik antara suplemen yang boleh bantu untuk menurunkan uric acid production, pembentukan uric acid, adalah folic acid. Kan folic acid kan kita ingat untuk
yang kurang darah, anemia kan. Tapi rupa-rupanya kalau anda ambil folic acid 400 mg to 800 mg, apa dia buat? Folic acid ni dia dia menghambat satu enzim nama dia xanthine oxidase. Now, xanthine oxidase ni dialah yang sangat-sangat berperan paling utama untuk menyebabkan pembentukan uric acid. So kita block enzim tersebut, uric acid tak dapat dibentuk dengan ambil folic acid. Cari di farmasi 400 mg to 800 mg. Cari Okey, dan anda boleh juga cari di farmasi bromelain. Bromelain tu ekstrak daripada nenas Tapi saya lebih suka ambil yang daripada sumber alami lah, nenas. Okey, kalau tak dapat nenas, anda boleh amalkan bromelain ni 200 hingga 300 mg 3 kali sehari lah. Dia akan sangat efektif nak menurunkan uric acid. Dan jangan lupa dua ni pun penting juga Next, quercetin dengan luteolin. Quercetin dan luteolin. Nah, quercetin ni apa dia? Dia adalah pigmen daripada buah-buahan. Buah-buah kita ni kan ada banyak warna. Buah apple contoh warna merah, buah pisang warna kuning, buah apple pear warna hijau, apa lagi? Buah anggur warna ungu. Pigmen-pigmen, warna-warna tersebut disebabkan oleh pigmen. Kan, pigmen-pigmen warna. Nah, pigmen warna itulah yang ada komponen phytonutrien yang dinamakan quercetin ni. So antara yang paling tinggi dengan quercetin ni adalah buah-buahan citrus, buah orange, buah watermelon, buah tembika berries and cherries juga. Berries and cherries ni sebab tu saya cakap dia bukan setakat tinggi anthocyanidins, dia tinggi juga dengan quercetin ni. So berries dan cherries jangan tinggal. Buah apple kan, dan onions, bawang besar pun tinggi dengan quercetin, boleh amalkan setiap hari. Dan brokoli juga tinggi dengan quercetin Okey. Luteolin. Luteolin ni sama juga. Luteolin ni anda kalau boleh cari di farmasi lah, sebab nak dari sumber makanan tak berapa cukup dosnya. Luteolin ni ejaan dia Luteolin. Luteolin anda cari perlukan 100 mg setiap hari. Tapi kena dikombinasikan dengan quercetin tu. Quercetin tu ejaan dia Quercetin. Quercetin. Okey. So fungsi semua ni, fungsi folic acid, fungsi quercetin, fungsi luteolin, apa dia buat? Dia menghambat enzim xanthine oxidase ni. Bila dia hambat, dia halang xanthine oxidase ni, enzim ni tak dapat bentuk uric acid dalam badan. Jadi akan mudahlah uric acid berkurang dalam badan. Okey. Kerja je sama. Dia punya cara kerja sama macam obat-obat gout yang biasa kita dengar. Sama macam allopurinol, sama macam febuxostat, So tapi yang menariknya adalah ini daripada dia block enzim ni daripada sudut alami lah, daripada ekstrak tumbuhan. Okey. Right. Itu adalah dari sudut suplemen Okey. Antara lain yang anda boleh amalkan, anda boleh cari chlorella. Chlorella ni adik-beradik dengan bukan ginkgo biloba, dengan dia adalah adik-beradik dia dengan rumpai laut. Rumpai laut ni, chlorella ni dia antara ejen yang paling baik untuk detox logam berat. Sebab antara penyebab uric acid tinggi dalam badan dikatakan disebabkan oleh lead toxicity. Ada logam berat, lead, dan mungkin cadmium dan mercury juga boleh menyebabkan uric acid tinggi. Dan chlorella ni boleh membantu untuk fungsi dia akan bind kepada logam berat dalam badan tu. Dia akan tarik keluar and detox melalui najis, tinja. Okey. Chlorella kalau anda boleh dapat dosanya dalam 1000 hingga 1200 mg. Okey, cari di farmasi. Chlorella. Alright. Yang last kali adalah sangat penting untuk pesakit gout, satu mineral, satu compound nama dia DHA. DHA ni kita pernah dengar lah, EPA, DHA ni banyak dapat dalam mana? Dalam minyak ikan. Minyak ikan. So minyak ikan pun bagus. Minyak ikan kan tinggi dengan omega 3, omega 6, ada EPA, DHA. Boleh cari minyak ikan yang daripada Nordic Sea lah. Dan minyak ikan yang kemungkinan kurang tercemar dengan mercury.
pun boleh membantu untuk mengurangkan uric acid. Okay, now, so itu adalah antara cara-cara atau teknik untuk anda mengurangkan uric acid. So pertama tu, kesimpulan daripada sesi malam ni apa dia? Anda, kalau anda yang di luar sana mungkin sedang menderita ke ayat dia. Yalah, sakit ni menderita kan. Kalau anda sedang menderita disebabkan oleh uric acid, anda mungkin boleh ikhtiar dengan cara yang saya sebut tadi tu. Tapi perlu ingat apa yang anda boleh buat. The first step is anda kena urus stres anda dengan baik. So stress management is very very important. Sebab kalau anda ambil semua suplemen yang saya sebut tadi tu, tapi stres tak dikawal, stres, maka dia tak berapa nak jadi, bab kata orang. So manage your stress very well. Diet tetap kena jaga, at least kurang-kurangnya sebulan hingga 3 bulan, alright, sehingga anda punya uric acid level dah menurun dan gejala anda sudah semakin baik. Dan kalau nak makan sikit-sikit, benda-benda yang dipantang tu yang tinggi dengan purine masih dibenarkan, tapi beringat-ingatlah, kita panggil istilah dia in moderation, dengan sederhana, dengan sederhana. Okey, so saya rasa malam ni saya akhiri sahaja sesi. Saya harap anda di luar sana yang mungkin sedang menderita sakit gout, saya doakan semoga anda dipermudah urusan, diberi kesembuhan dan syifa insya-Allah. Dan yakinlah setiap penyakit ada ubat dia. Selamat malam, selamat berehat, dan insya-Allah kita jumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.